Ustazah sempat bincang-bincang kan masa makan ni kan. Cerita pasal anak-anak sekarang. Ya Allah. Memang sebenarnya, macam mana nak cakap memang semakin lama semakin mencabar. Semalam, seorang ibu muda bagi tahu Ustazah, anak dia, darjah 2, sentiasa tanya soalan-soalan yang dia takut dengan soalan tu. Perkataan-perkataan yang dia jumpa dalam apa ni? Dalam internet kan. Apa contoh dia cakap? Ustaz pun tak tahu. Apa? Gokol, apa benda? Dia macam cakap Indonesia sikit. Tapi benda tu sebenarnya mencarut tuan-puan. Anak darjah 2 tanya macam-macam. Minta maaf cakap, ini kalau dekat TV dia akan tutup mulut Ustazah ni kalau Ustazah cakap ni. Tapi Ustazah nak cakap benda bahasa yang diguna. Budak-budak sekolah sekarang biasa cakap PUKIMAK. Kita aib tau cakap benda macam tu, aib. Dia kata, lepas tu anak tu cakap pula, tak tahulah anak cakap betul ke tak. Anak tu cakap, cikgu cakap. Cikgu pun. Tapi kita tak ada percaya semua tu kan. Cuma tinggal lagi kita ambil hati-hatilah. Kod tercakap di mana-mana. Ya Allah, ya Tuhan. Ya. Padahal katanya yang berjumpa Ustazah tu, dia kata dia dah pindahkan anak dia dekat sekolah yang tak ada orang. Dia kata, sekolah tak ada orang? Dia kata sekolah tu paling sikit murid. Sekolah kurang murid. Sampai tahap tu dah mak ni cuba. Takut kalau ramai sangat orang kan pengaruh. Masalah pula kurang murid ni. Masya Allah. Ada satu ibu, anak dia, sahabat-sahabat sekalian, darjah 3 sudah, ini perempuan ya, dah ada masalah keputihan yang teruk. Jadi memang Ustazah pun tengok juga sebab hampir juga dengan keluarga ni. Memang nampak anak tu membesar, memang dia tak macam anak-anak perempuan lain yang lebih happy. Ya, kadang-kadang mak pun berbalah-balah sebab kes tu lah nak kena bersihkan, bila solat nak kena tukar. Kita pun faham, budak kecil baru darjah 3. Ustazah pun kesian tengok adik tu, kesian dengan anak tu. Ya, bahkan mak dia pernah tunjuk, maknanya ya Allah memang banyak sangat. Dia kata tolonglah bawa jumpa doktor. Ya, rawat. Dah bawa. Tapi setakat hari ni masih lagi macam, dan anak tu memang moody sangat. Ya, suka menyendiri. Maknanya saya nak kata, ya Allah, kalau kita nak list down lah masalah anak-anak lah, mendidik anak-anak ni, sangat banyak. Kunci dia satu, apa dia? Dapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci dia. Sebab di sana kita tengok ada pula orang mudah anak dia menjadi. Mak padahal tak ada kisah pun. Ada tak jumpa orang macam tu? Mak dah lah sibuk lah, tak kisah apa. Anak dia elok, tertib Ya, hafal Quran, berakhlak mulia. Mak dia pompang-pompang bahasa mencarut apa semua. Anak tak terkesan langsung. Ini saya cakap ni bukan bereka-reka Ada. Maknanya apa? Semua benda mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah mudahkan. Itu kunci dia. Kunci tu kena pegang. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'alal hazna sahla. Wahai Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang kau bagi mudah. Itu kunci dia. Kalau kita fikir seorang-seorang, poning kepada kita. Tapi kita letak Allah di hadapan. Allah. Maknanya semua ni kunci dia apa? Allah nak jadikan macam mana ni? Kalau Allah jadikan ia mudah, ia akan jadi mudah. Kalau Allah tak nak jadikan ia mudah, kita ya Allah sangat susah. Jadi kunci dia apa? Cari jalan dan wasilah untuk dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhtiar kita. Banyaklah kalau kita nak bicarakan, jangan bawa benda yang haram balik rumah. Siapa bergelumang dengan yang haram, bergelumang dengan masalah. Mungkin bukan hari tu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tak terungkai. Rupanya, benda tu terlalu halus, benda haram dah masuk dalam keluarga kita.
Ini memang ini benda basic sangat sahabat-sahabat yang memang kena jauhkan. Ya. Kalau ada berlaku contohnya seorang isteri mengadu, oh suami saya memang ada ambil rasuah apa semua, saya tahu, jadi bawa balik rumah apa, itu kena cari jalan. Nak keluar daripada dosa-dosa yang seperti itu, dia ada cara dia. Pulangkan balik apa yang diambil, taubat nasuha, islah. Ada dia punya step yang kita kena ikut. Sebab apa? Setiap kejahatan yang kita buat, pasti akan sampai kepada diri kita balik. Pasti. Pasti. Tak salah alamat. Jadi, itu antara yang paling takut. Ustazah pun uruskan anak-anak apa semua. Antara benda yang kerap muhasabah tu adalah ada yang haram ke dalam rumah ni? Itu. Ada yang syubhah ke yang dah masuk dalam diri anak-anak? Itu memang kena istighfar banyak-banyak tu. Kalau kita tahu, boleh pulang-pulang. Kalau kita tak jelas, mungkin tak perasan, tak sengaja, istighfar, taubat, islah. Makna islah, lepas ni kena hati-hati, kena hati-hati. Ya, dia berniaga kan. Dia kata makan pil ni boleh kurus. Padahal dia tak makan pil tu. Dia kurus sebab kencing manis. Kencing manis teruk sangat, dia jadi kurus. So, dia pun ambil kesempatan jual. Dia tipu semua orang. Ya. Tengoklah akak tu. Kenal tak akak tu 5 tahun dah macam mana punya gomok. Tengok sekarang. Pil ni lah. Orang pun beli jadi ceret beret sampai kurus. Kan? Tapi dapat penyakit lain dalam usus. Agak-agak halal tak duit yang kita makan? Kita punya pendapatan based on penipuan. Jangan fikir yang menipu, jangan fikir yang haram ni pergi rompak bank, BSN, tak. Ya. Yang inilah yang kita tak perasan tu. Sebab tu jangan nak jadi kaya ataupun nak dapat pendapatan dengan unsur penipuan. Jangan. Kita tak larat nak lalui kesan dia nanti. Tak larat. Penat. Biarlah orang kata apa, sikit. Tapi halal, berkat. Ya Allah. Ustaz ada kawan seorang. Ustaz belajar dengan dia lah, sahabat-sahabat semua. Ustaz selalu Ustaz terasa lah. Dia ni berkat lah rezeki dia. Itu pandangan Ustaz pada dia orang. Dia suami isteri. Bukan kerja besar. Bukan kerja besar pun. Maknanya gaji dia gaji lepasan SPM kan. Kita pun boleh tahu. Bukannya ada PhD kan. Tapi subhanallah, keberkahan dia tu saya nampak. Sebagai orang yang menilai lah, tengok kan kawan kita. Contoh ya sahabat-sahabat sekalian, walaupun dia tak kerja besar, pergi kerja, laki bini tu naik motor setiap pagi. Allah kurniakan dia sekarang ni ada 8 cahaya mata. Dah pergi haji suami isteri. Ya, pergi haji. Lepas tu alhamdulillah anak-anak berjaya lah. Ya, berjaya. Anak-anak kita tengok syakhsiah baik. Kedua-dua suami isteri tadi, kedua-duanya dapat jaga mak masing-masing. Dengan sebaik-baiknya, sebab Ustaz kenal, jumpa dengan mak yang lelaki, jumpa dengan mak perempuan, semua memuji, ibarat macam ni anak kesayangan. Padahal anak diorang 8 orang, 8 ke 9 dah. Ya. Hari-hari nak pergi kerja, sempat membekalkan anak-anak tadi dengan bekalan buat pergi sekolah. Semua bawa bekalan sendiri. Tak ada yang bagi duit beli mata-mata, tak. Mana buat bekalan? Ustazah memang, ya Allah kagumnya macam mana. Dia kata dia urus masa. Kalau hari Ahad, ya, suami pun tolong bantu sekali, blender semua-semua supaya setiap hari tu lebih pantas. Dia pergi haji macam mana tuan-puan? Dia tak ada duit. Dia tak ada duit. Tapi qadarullah, nenek kepada yang laki-laki tadi dapat panggilan haji. Sekarang siapa nak buat nenek tu? Cucu-cucu yang lain, anak lain terhalang nak pergi, tak dapat cuti. Sekarang siapa yang boleh pergi? Yang ni lah yang tak kerja besar ni. Kena lepaskan dia, biaya. Kan tabung haji bagi kan, nak bawa nenek ni kan. Okey, dia pula dah cakap, dia dah janji dengan isteri dia. Kalau dia je yang lepas, besok macam mana ni isteri ni kan, rukun Islam ni. Saya kalau pergi, saya mesti bawa isteri.
Allah buka pintu hati adik-beradik lain, kumpul sampai boleh suami isteri. Dapat pergi Makkah. Habis tu anak kecil-kecil ni siapa? Kita orang jagalah nak lepaskan mak ni pergi. Masya Allah, subhanallah. Allah bagi mudah segala urusan. Ini sifir berkat ya. Sifir berkat tak tunggu sampai jadi jutawan. Carilah nilai-nilai itu dalam keluarga kita. Nilai keberkahan. Ya, sebab itu saya cakap benda asas tadi kan. Jangan sampai ada benda yang haram dalam rumah tangga kita. Sama ada haram pada yang masuk dalam perut ataupun yang haram ditonton, yang haram didengar, yang haram untuk dibiasakan. Tapi semua tu dah berlonggok dalam rumah kita. Maka kita patut rasa macam kena berhati-hati, kena islah, kena baiki.